Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi saya Muhammad Razafwan daripada kelas 59 ke video ini adalah video seterusnya. Di mana pada hari ini pula saya akan ceritakan tokoh yang berada dalam silibus pendidikan Islam tingkatan 5, iaitu Ibnu Khaldun. Siapa Ibnu Khaldun ya? Jom kita tengok video. Baiklah, kalau korang nak tahu, ini adalah gambar sejarawan yang terulung, tokoh sejarawan terulung dalam agama Islam kita, iaitu Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun ni adalah seorang tokoh yang amat disegani di seluruh, bukan saja dalam umat Islam, malah di seluruh dunia. Saya akan ceritakan sedikit demi sedikit tentang biodata perjalanan Ibnu Khaldun menjadi seorang sejarawan yang terulung di dunia. Baiklah, Ibnu Khaldun, nama sebenar beliau adalah Abdul Rahman bin Muhammad bin Muhammad. Beliau terkenal sebagai Ibnu Khaldun. Beliau dilahirkan di Tunisia pada tahun 732 Hijrah bersamaan dengan 1332 Masihi. Beliau merupakan keturunan Arab Yaman dan telah berhijrah ke Andalus. Bapanya merupakan seorang sarjana. Beliau juga telah berpindah ke beberapa tempat seperti Algeria, Fez, Granada, Bauji dan Mesir kerana Tunisia telah diserang oleh wabak taun. Antara jawatan penting dalam negara yang disandang oleh beliau adalah sebagai setiausaha negara, anggota Majlis Ilmiah, Jabatan Setiausaha Sulit, Duta Granada, Perdana Menteri Bauji dan Ketua Hakim Mesir. Beliau telah meninggal dunia pada tahun 808 Hijrah bersamaan dengan 1406 Masihi di Kahirah, Mesir, ketika beliau berusia 87 tahun. Baiklah, sebelum itu saya akan menceritakan serba sedikit latar belakang beliau. Ketika muda, beliau suka merantau, bekerja dan menyertai bidang politik sehingga pernah dipenjara akibat fitnah oleh orang yang cemburu dan melihat beliau sering berdamping dengan pemimpin. Ibnu Khaldun juga pernah memegang beberapa jawatan seperti ahli persuratan di Istana Fas, menjadi Hajib bersama taraf Perdana Menteri, menjadi Kadi dan Khatib, menjadi orang tengah antara perang perebutan kuasa kerabat diraja dan menjadi Hakim Mahkamah Raja di Mesir. Ibnu Khaldun dianggap oleh sarjana barat sebagai tokoh dan ahli fikir yang tiada bandingnya dan memberi sumbangan besar kepada manusia di dunia, sama seperti mana yang dinyatakan oleh Tony B. Baiklah, Ibnu Khaldun juga mempunyai ciri-ciri kepribadian yang patut kita contohi. Antaranya pertama, tekun mencari ilmu. Beliau mempelajari pelbagai ilmu fardu ain dan fardu kifayah sejak kecil lagi. Yang kedua, beliau juga berjiwa pemimpin. Beliau dilantik sebagai pegawai tinggi di istana dan ketua hakim negara kerana cekap mentadbir dan berkelebihan mencari idea untuk memajukan negara. Beliau juga seorang yang sangat kreatif. Pemikirannya adalah dalam mukadimah lahir hasil daripada pengalaman dan kreativiti beliau untuk mengetengahkan sejarah dalam bidang ilmu tersendiri. Dijadikan bahan kajian oleh sarjana-sarjana timur dan barat sehingga seperti yang kita tahu bahawa Ibnu Khaldun seorang yang cukup berpendidikan. Dia punya ilmu yang sangat tinggi. Antara pendidikan yang beliau telah dapat ialah beliau telah mempelajari bahasa Arab dan asas agama daripada beberapa orang, antaranya daripada arwah bapanya sendiri, iaitu Abdul Rahman bin Muhammad, dan juga daripada Muhammad bin Abdul Muhaimin Al-Hadrami, Muhammad bin Sa'ad bin Baral Al-Ansari, Muhammad bin Ashwashazi Zalzali dan ramai lagi. Beliau juga mempelajari ilmu matematik, falsafah, sains dan matematik daripada Muhammad bin Ibrahim Al-Bili. Di Fez, beliau menuntut dengan Ahmad bin Al-Qasar, Isanuddin bin Al-Khatib, iaitu pengarang kitab sejarah Granada, dan Muhammad bin Abdul Salam. Baiklah, ini antara nama-nama dia punya guru. Beliau tuntut ilmu daripada guru-guru ni.
cukup ramai kerana beliau adalah seorang yang sangat cintakan agama dan juga baiklah, bila kita ceritakan Ibn Khaldun, beliau digelar sebagai tokoh pelbagai bidang. Kenapa beliau digelar sebagai tokoh pelbagai bidang? Kerana beliau memberi tafsiran sejarah berdasarkan psikologi, ekonomi, sosiologi, alam sekitar dan geografi. Ibn Khaldun merupakan negarawan yang banyak menabur jasa untuk negara. Beliau merupakan pegiat budaya dan kesusasteraan bahasa Arab. Beliau juga banyak menghasilkan syair sejak zaman kanak-kanak dan kemahiran dalam bidang ini dibahaskan dalam kitab Al-Muqaddimah. Beliau juga memberikan sumbangan yang besar kepada tamadun manusia dalam beberapa aspek seperti kemasyarakatan, ekonomi, politik dan pendidikan. Baiklah, bila kita ceritakan tentang sumbangan Ibn Khaldun dalam bidang ilmu dan pemikiran Islam sangat luas. Seperti saya katakan tadi, beliau juga berjaya menganalisis aspek kemasyarakatan, ekonomi, politik dan pendidikan dalam kerjanya. Memberi idea dan panduan kepada manusia tentang asas pembinaan sebuah tamadun. Nama beliau diabdikan dalam sebuah universiti terkemuka dunia, iaitu Ibn Khaldun. Idea pemikiran Ibn Khaldun dijadikan wacana, tema-tema, seminar, bengkel dan persidangan ilmiah serta judul-judul buku dan tesis pada peringkat pengajian tinggi. Wujudnya sebuah anugerah ilmiah berprestij sempena namanya, iaitu Ibn Khaldun Chair of Islamic Studies in America. Ini merupakan universiti yang dinamakan sebagai Universiti Ibn Khaldun di Indonesia. Ini sebagai pengiktirafan kepada Ibn Khaldun. Baiklah, ini merupakan antara karya agung Ibn Khaldun yang cukup terkenal, iaitu kitab Al-Muqaddimah Ibn Khaldun. Beliau juga mempunyai satu lagi kitab, iaitu At-Ta'arif di Ibn Khaldun wa Iblatuhu Kharban wa Syarqan. Keistimewaan hasil karya Ibn Khaldun ini bila memurnikan ilmu sejarah dengan merasionalkannya sebagai kayu pengukur fakta sejarah tanpa fanatik kepada sesuatu laporan yang tiada bukti kebenarannya. Kerana Ibn Khaldun menggunakan segala ilmu yang ada yang terjemahkan ke dalam buku-buku tersebut, dalam kitab tersebut. Itu antaranya sebentar lagi adalah Muqaddimah Ibn Khaldun. Baiklah, kesimpulannya, Ibn Khaldun merupakan seorang sarjana Islam yang terkemuka dan mempunyai pengetahuan yang luas tentang kajian beliau. Beliau sangat disegani oleh sarjana Islam dan Barat. Buku beliau yang terkenal iaitu Muqaddimah dianggap sebagai pengasas ilmu kepada masyarakat atau ketamadunan. Itu pandangan dan teori-teori yang dikemukakan oleh beliau telah banyak menyumbang kepada masyarakat sehingga ke hari ini. Jadi sekian saja video saya pada hari ini. Semoga anda semua yang menonton video ini dapat manfaat, dan sesungguhnya yang baik itu daripada Allah, yang lemah pun daripada Allah dan tadi melalui diri saya sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tinggalkan dengan sebuah lagu yang di-cover berkaitan tentang ilmu kalam. Abdurrahman bin Muhammad, tokoh sejarawan ulung, rupanya seorang sejarawan. 732 Hijrah, lahirnya dia di Tunisia, perginya 87 tahun. Dia berjiwa pemimpin, sangat tekun mencari ilmu fardu ain. Dia sangat